Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Abu Bakar, I1810285. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan subjek akhlak dan tasawuf di bawah tajuk tawakal dan peribadi ahli sufi itu Ibrahim Al-Khawas di bawah penyeliaan Ustazah Dr. Nur Fadilah binti Abdul Rahman. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Mengasihi, yang Maha Penyayang, yang memberi rezeki kepada kami, masa dan juga tenaga dalam memperjuangkan agama yang suci ini. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Tidak dilupakan ahli keluarga baginda dan para sahabat serta orang-orang yang mengikut jejak dan langkahnya sehingga ke hari akhirat. Okey, tugas menyampaikan risalah tauhid telah pun dibawa melalui para sahabat Nabi dan diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tugas ini diteruskan oleh para sahabat Nabi, seterusnya tabi' dan tabi'in, dan sehingga ke zaman ini, tugas itu digalas oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi, kita masuk kepada tajuk kita iaitu tawakal. Okey, dalam pemahaman masyarakat sekarang, seringkali kita dengar bahawa tawakal ini dianggap sebagai satu sifat pasrah terhadap Allah. Tanpa adanya keinginan untuk berusaha atau sikap pasif itu menunggu apa saja yang bakal terjadi tanpa usaha aktif atau tiada ikhtiar untuk meraih atau menolak sesuatu. Jadi sikap pasrah ini sering dijadikan alasan terhadap ketidakmampuan manusia dalam menggapai sesuatu atau dalam menjalankan sesuatu urusan. Jadi sikap seperti ini menyebabkan manusia ni salah faham dalam memahami konsep tawakal itu sendiri. Ini akan mendorong manusia enggan berusaha dan bekerja, tapi hanya menunggu pemberian daripada Allah. Jadi sikap tawakal ni harus seiring dengan ilmu. Kerana dengan adanya ilmu, maka sikap tawakal yang ada dalam diri manusia tidak akan salah faham dan salah dalam penggunaannya. Jadi ilmu ni mampu membimbing manusia ke arah yang lebih baik termasuk dalam memahami konsep tawakal itu sendiri. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut, kita masuk kepada pengertian tawakal. Jadi daripada slide ni kita boleh fahamlah bahawa perkataan tawakal berasal pada bahasa Arab iaitu at-tawakkul yang terbentuk daripada perkataan wakala yang bermaksud mewakili atau menyerah. Perkataan tawakal juga dapat ditafsirkan sebagai menyerahkan sesuatu perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah dan berserah sepenuhnya kepada Allah untuk memperoleh manfaat atau menolak kemudaratan. Dari segi istilah pula, tawakal ni dapat ditafsirkan sebagai sikap bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika menghadapi sesuatu, bergantung kepadanya pada masa kesusahan, tabah ketika bencana dan mempunyai jiwa yang tenang dan hati yang tenteram. Jadi tawakal ni dia membawa maksud bersandar dan mempercayai diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tawakal ni adalah implikasi langsung iman seseorang hamba kepada Allah. Jadi tidak adanya tawakal tanpa iman. Begitu juga sebaliknya. Amin Syukur dalam bukunya yang bertajuk Pengantar Pengajian Islam dinyatakan bahawa dengan secara ringkasnya tawakal ni bermaksud menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam buku lain yang bertajuk Tasawuf untuk Orang Awam, merumuskan bahawa tawakal adalah membebaskan hati dari pergantungan selain daripada Allah dan menyerahkan segala keputusan hanya kepadanya. Ini ada dinyatakan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 123. Okey, perkataan tawakal dalam Al-Quran sering disebut-sebut. Okey, kata tawakal yang dijelaskan dalam Al-Quran menekankan beberapa aspek. Okey, yang akan saya tekankan pada hari ini ada dua, iaitu tawakal merupakan perintah Allah dan yang kedua, larangan bertawakal selain daripada Allah. Okey, daripada dua aspek ini, mereka menggunakan ayat Al-Quran yang sama, iaitu yang bermaksud dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey. Semua perkataan tawakal ini merujuk kepada
Makna perwakilan dan penyerahan. Okey, tawakal adalah untuk membebaskan hati dari pergantungan selain daripada Allah dan tinggalkan semua keputusan hanya kepada Allah. Macam saya cakap tadi, ayat ini ada dinyatakan dalam surah Hud ayat 123. Okey, tawakal ni juga adalah salah satu penyembahan hati yang terpenting dan salah satu pelbagai akhlak iman yang hebat. Okey, Al-Ghazali ada mengatakan bahawa tawakal ni bermaksud tunduk kepada Tuhan adalah satu pelindung yang paling hebat di mana kita hanya mengharapkan hanya kepada Allah untuk kita bergantung. Okey. Kita masuk pula kepada tawakal dalam hadis. Okey, dalam selain pada Al-Quran, dalam hadis pun ada diceritakan mengenai tawakal. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi mencantumkan 11 hadis. Dalam hadis yang telah dicantumkan ini, sebahagian besar hadis-hadis mengenai tawakal. Okey, dari hadis-hadis ini, kita dapat menyimpulkan beberapa aspek, iaitu yang pertama, tawakal adalah setelah usaha. Dalam sebuah hadis meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ikat kenderaanku lalu aku bertawakal, atau aku lepaskan ia dan aku bertawakal?" Rasulullah pun menjawab, "Ikatlah kenderaanmu lalu bertawakallah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya, kita masuk pula kepada tawakal bukan hanya sekadar pasrah. Okey. Perlu kita ketahui bahawa tawakal bukanlah hanya sikap bersandar hati kepada Allah semata-mata. Namun, ia perlu seiring dengan usaha. Di mana kita kena usaha dulu, baru adanya tawakal. Kerana tawakal itu tidak akan terjadi tanpa adanya usaha. Di sini, Ibnu Rajab mengatakan bahawa tawakal tidaklah seperti seseorang harus meninggalkan sebab atau sunatullah yang telah ditetapkan dan ditakdirkan, kerana Allah telah memerintahkan kita untuk melakukan usaha sekaligus juga memerintahkan kita untuk bertawakal. Oleh kerana itu, usaha dengan anggota badan untuk meraih sebab termasuk ketaatan kepada Allah, sedangkan tawakal dengan hati merupakan keimanan kepadanya. Sebagaimana Allah telah berfirman yang bererti, "Hai orang-orang beriman, ambillah sikap berwaspada," surah An-Nisa ayat 71. Selain itu, Allah juga ada berfirman yang bermaksud, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang." Surah Al-Anfal ayat 60. Dan Allah juga berfirman yang bermaksud, "Apabila telah ditunaikan solat, maka bertibarlah kamu di bumi dan carilah kurnia Allah." Surah Al-Jum'ah ayat 10. Jadi daripada surah-surah ini dapat disimpulkan bahawa Allah menyatakan, lakukan dulu, usahakan dulu dan bertawakallah. Allah sendiri ada menyatakan perkara tersebut. Okey, kita masuk pula darjat dalam tawakal. Okey, tawakal ni merupakan gabungan pelbagai unsur yang menjadi satu, di mana tawakal tidak akan terjadi tanpa adanya unsur-unsur tersebut. Okey, unsur-unsur ini merupakan darjat dari tawakal itu sendiri, di mana ada 7 darjat dalam tawakal. Yang pertama, makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat minimal meliputi tentang kekuasaannya, keagungannya, keluasan ilmunya, keluasan kekayaannya, bahawa segala urusan kembali kepadanya dan segala sesuatu terjadi kerana kehendaknya. Yang kedua, memiliki keyakinan akan keharusan melakukan usaha. Kerana siapa yang menafikan usaha, maka tidak akan adanya istilah tawakal. Seperti seorang yang nak pergi haji, kemudian dia hanya duduk di rumah, maka sampai bila-bila pun dia tak akan sampai ke Mekah. Betul tak? Jadi, kalau kita nak pergi haji tu, kita kenalah usaha dulu. Sebagai contoh, kita menabung. Selepas tu kita cari agensi, macam mana nak ke Mekah. Lepas cari agensi, kita naik kenderaan nak ke sana, itu naik kapal terbang, dan akhirnya barulah kita sampai ke destinasi. Takkan ada yang terjadi kita dapat pergi haji hanya duduk di rumah, tiba-tiba kita sampai Mekah. Takkan terjadi. Sebab itu Allah menyatakan usaha dulu, baru berlakunya tawakal. Seterusnya, yang ketiga,
Dengan adanya ketetapan hati dalam mentauhidkan, itu mengesahkan zat yang ditawakal iaitu Allah, kerana tawakal memang harus disertakan dengan keyakinan dan ketauhid kepada Allah. Jika hatinya memiliki ikatan kesyirikan dengan sesuatu kepada Allah, maka terbatallah tawakal tersebut. Yang keempat, menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah dan menjadikan situasi bahawa hati yang tenang hanyalah ketika mengingati Allah. Hal ini seperti keadaan seorang bayi yang hanya boleh tenang dan tenteram bila berada di bawah susuan ibunya. Demikian juga dengan seorang hamba yang bertawakal, dia akan hanya peroleh ketenangan dan tenteram jika di bawah lindungan Allah. Seterusnya yang kelima, iaitu husnuzon, iaitu bersangka baik terhadap Allah. Kerana tidak mungkin seseorang yang bertawakal terhadap sesuatu apabila dia bersuzon, iaitu bersangka buruk. Okey, tawakal itu hanya dapat dilakukan terhadap sesuatu yang dihusnuzon dan diharapkan. Yalah, kalau kita tak berhusnuzon pada Allah, kita tak yakin dengan Allah, macam mana kita nak bertawakal? Betul tak? Seterusnya yang keenam, memasrahkan jiwa sepenuhnya hanya kepada Allah. Kerana orang yang bertawakal harus sepenuhnya hatinya menyerahkan sesuatu terhadap apa yang ditawakal. Tawakal itu tidak akan mungkin terjadi jika kita tidak dengan sepenuh hati memasrahkan hati kepada Allah. Macam contoh, kita hanya pasrah, kita hanya bertawakal 20%. Jadi yang selebihnya 80% tu kita ragu-ragu. Jadi benda tu tidak akan membawa maksud tawakal kerana dia tidak yakin. Yang ketujuh itu menyerahkan, mewakilkan, mengharapkan dan memasrahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Dan hal inilah yang merupakan hakikat yang ditawakal. Seperti mana Allah telah berfirman yang bermaksud, dan aku menyerahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi, seseorang hamba yang menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka ia tidak akan berbuat melainkan dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kerana dia yakin bahawa Allah tidak akan menetapkan sesuatu kecuali yang terbaik bagi dirinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Okey, kita masuk pula kepada jenis-jenis tawakal. Okey, tawakal ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu tawakal kepada Allah dan juga tawakal selain kepada Allah. Okey, pertama, tawakal kepada Allah, iaitu menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah. Tawakal seperti ini adalah tawakal yang diperintahkan oleh Allah dan mesti diterapkan dalam setiap Muslim. Okey, perintah tawakal seperti di atas banyak ditemui dalam Al-Quran. Antara ayat lain yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 51. Yang kedua, tawakal selain kepada Allah. Okey, tawakal selain kepada Allah ni kita terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah. Iaitu misalnya menyerahkan segala urusan rezeki dan syafaat, iaitu pertolongan kepada patung, berhala dan tumbuh-tumbuhan. Maka tawakal seperti itu hukumnya haram kerana termasuk dalam kategori syirik besar, iaitu dia mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal termasuk urusan manusia. Misalnya menyerahkan segala masalah keamanan, perekonomian dan kesihatan kepada orang lain tanpa mengaitkan kepada Allah. Okey, tawakal seperti ini dibolehkan jika tidak sepenuhnya menyerahkan urusan itu kepada manusia. Selain berusaha, tetap bertawakal kepada Allah yang dapat memberi petunjuk dan kemudahan untuk melaksanakan tugas yang dipercayai kepadanya. Dengan demikian, berhasillah tidaknya urusan itu tidak terlepas daripada kehendak Allah. Okey, sebagai contoh, sekarang ni kita menghadapi situasi COVID. Betul? Jadi, ada sesetengah golongan yang tidak mampu dan mempunyai masalah kewangan. Jadi, dia mengharapkan pertolongan manusia lain, iaitu memberi sumbangan kepadanya. Kerana dia tidak mampu, tapi tidak mengharap sepenuhnya pertolongan kepada manusia. Dalam masa yang sama, bertawakal juga kepada Allah untuk memberi bantuan kepadanya. Okey. Seterusnya kita masuk pula kepada pribadi ahli tasawuf, iaitu Ibrahim Al-Khawas.
sebelum tu kita memahami dulu apa itu tasawuf itu. Jadi tasawuf ni ialah memurnikan hati daripada berdaping kepada makhluk, meninggalkan perangai yang buruk, menjauhkan dorongan nafsu, memiliki sifat rohani, berpegang pada inti dari semua kata, mengutamakan Allah setiap saat, menasihati manusia, menyempurnakan segala urusannya dan mengikuti syariat Nabi. Ahli sufi pula adalah orang yang menyucikan diri dari kekotoran, mengisi akal dengan berfikir tentang kebesaran Allah dan memutuskan hubungan hati dengan manusia untuk pergi kepada Allah. Jadi kita masuk kepada latar belakang ahli sufi kita, iaitu nama sebenar beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Ismail Al-Kawash. Beliau berasal pada Samara. Karya beliau ialah Tumbuh Hati. Beliau mempunyai pendidikan sarjana Parsi Sunni pada abad ketiga Hijrah. Beliau wafat di Ray pada tahun 291 Hijrah bersamaan dengan 904 Masihi. Seterusnya, ini adalah mutiara kata yang datang daripada Ibrahim Kawas itu sendiri. Yang pertama, ubat penyakit hati ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, tadabbur. Yang ketiga, kosongkan perut. Yang pertama, ubat penyakit hati ada 5 perkara, iaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur, kosongkan perut. Yang ketiga, qiyam al-lail. Yang keempat, tadabbur ketika sahur dan duduk belajar dengan orang alim. Yang kedua, bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat. Sesungguhnya orang alim itu siapa yang mengikut ilmu dan menggunakannya dan mengikuti dengan sunnah-sunnah walaupun dia sedikit ilmu. Yang ketiga, siapa yang tidak bersabar dia tidak akan berjaya. Dan yang keempat, tawakal itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, kesabaran. Kedua, keredaan. Dan yang ketiga, kecintaan, itu mahabbah. Kerana seseorang itu jika bertawakal maka dapat membawanya kepada sabar, dan apabila ia telah dapat bersabar maka akan dapat keredaan terhadap apa yang telah ditetapkan ke atasnya. Dan bila ia telah dapat keredaan maka itu dapat membuatkan mencintai apa saja yang diperbuat terhadapnya. Jadi di sini saya ingin berkongsi satu kisah sufi Ibrahim Al-Kawash dengan seorang pemuda Kristian. Telah kita ketahui bahawa Ibrahim Al-Kawash ni ialah seorang pemuda dan ahli sufi yang suka mengamalkan sikap bertawakal. Dan beliau ni seorang yang suka mengembara. Jadi pada suatu hari ini Ibrahim Al-Kawash ni nak pergi mengembara dan beliau bersumpah untuk tidak membawa sebarang bekal, makanan dan juga binatang tunggangan. Dia hanya mengharap bertawakal kepada Allah. Kayaknya pergi macam tu je, kosong. Jadi beliau pun melangkah untuk pergi mengembara. Tengah-tengah dia berjalan ni datang seorang pemuda Kristian. Dan pemuda Kristian ni berkata kepada beliau, wahai Ibrahim Al-Kawash, aku ingin mengikuti kamu untuk mengembara. Jadi si Ibrahim pun balas, tempat yang aku tuju ini terlarang untukmu. Maka apakah faedah bagimu untuk berjalan bersamaku? Jadi si pemuda pun balas, tidak mengapa, mungkin sekali berjalan denganmu akan membawa keberkatan kepadaku. Jadi berjalanlah mereka berdua ni, berjalan si Ibrahim Al-Kawash dengan pemuda si Kristian ni. Berjalan-jalan dah beberapa hari berjalan, berkatalah si pemuda Kristian ini kepada si Ibrahim Al-Kawash, wahai petapa budiman dari kaum Hanafiah, beranikah dirimu untuk meminta sekadar makanan daripada Tuhanmu kerana aku berasa lapar. Jadi Ibrahim Al-Kawash ni pun berdoa, ya Tuhanku, demi Muhammad SAW, janganlah engkau membuatku malu di depan orang asing ini, tetapi turunkanlah sesuatu keajaiban. Selepas itu dilihat kepada mereka satu dulang berisi roti, kurma, ikan panggang, makananlah untuk mereka. Jadi bersataplah mereka berdua. Lepas tu mereka pun sambung perjalanan mereka, sambung pengembaraan mereka. Dah beberapa hari berjalan, dah hampir seminggu, berkata pula Ibrahim Al-Kawash ini kepada si pemuda Kristian tersebut, wahai rahib,
Tunjukkanlah kebolehan kamu kepada aku kerana aku merasa lapar. Jadi si pemuda Kristian ini pun tuku mak kami memanjatkan doa. Ajaibnya, lepas itu ada 2 buah meja yang penuh berisi makanan di hadapan mereka. Lepas tu si pemuda Kristian ini pun menjemput si Ibrahim Al-Kawash. Wahai Ibrahim Al-Kawash, jemput makan. Lepas tu setelah kita makan, akan kuceritakan kabar gembira kepadamu. Si Ibrahim Al-Kawashi pun terkedu. Lalu beliau menjawab, aku tidak mau makan sebelum engkau menyampaikan berita gembira itu kepada aku. Jadi si pemuda rahib ini pun berkata, yang pertama berita gembiraku, aku akan melepaskan rantai ini. Kayaknya waktu tu si pemuda Kristian itu ada memakai kalung bertanda Kristian lah. Aku akan melepaskan rantai ini. Dan berita yang kedua pula, doa yang aku panjat tadi berbunyi seperti ini. Ya Allah, demi orang tua yang mulia di pandanganmu ini, orang tua penganut agama yang benar ini, berilah aku makan agar aku tidak mendapat malu di hadapannya. Itulah tadi kisah di antara Ibrahim Al-Kawash dan juga pemuda Kristian tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.